Maka dalam hal inilah tuan-tuan, kalau kita mengimbas kembali sejarah silam, bagaimana Islam kuat. Pernah satu ketika Khalid ibn Walid apabila sampai di selatan Kasgar, negeri Cina, Khalid ibn Walid menghantar utusan untuk menghadap Maharaja Cina, lalu menyampaikan dakwah Islam, ajak masuk Islam dengan cara baik. Seandainya tidak mahu masuk Islam, pilihan yang kedua ada, yaitu bayar ufti atau jizyah ataupun cukai. Kalau sekiranya cukai pun tidak mahu, maka pilihan yang ketiga berperang. Maka Maharaja Cina jawab, kita mahu berperang. Maka utusan Khalid pun berjumpa semula dengan Khalid dan beritahu Khalid, Maharaja Cina mahu berperang dengan kita. Khalid cakap pada utusan tersebut, utusan wakil Islam, kamu pergi jumpa semula Maharaja Cina, beritahu pada mereka kita bersetuju untuk berperang, tapi kamu juga kena beritahu pada mereka bahawasanya tentera Khalid berperang untuk mati, bukannya untuk hidup. Maka utusan kembali semula bertemu dengan Maharaja Cina dan beritahu kepada Maharaja Cina, kami bersetuju untuk berperang, tetapi sebelum berperang kami nak beritahu bahawasanya tentera kami berperang untuk mati, bukannya untuk hidup. Maka di kala itulah tuan-tuan, kehebatan Islam terselah apabila Maharaja Cina menjawab, kalau begitu keadaannya gilalah kami berperang dengan orang yang nak mati, sedangkan kami nak hidup, kami nak merampas harta rampasan perang. Maka kalau gitu kita berdamai, kita akan bayar jizyah ataupun ufti ataupun cukai kepada tentera-tentera Islam. Maka tuan-tuan, itu kehebatan yang ada kepada tentera-tentera zaman dahulu. Apabila mereka tidak takut mati, mereka mencintai kematian, mereka mahu mati syahid, dan inilah yang sepatutnya diterapkan. Tetapi malangnya negara-negara umat Islam, apabila ada di kalangan umat Islam sendiri dalam negara-negara mereka yang mencintai kematian, yang mahu pergi berperang, suka berperang, tetapi mereka-mereka ini ditangkap lalu diseksa bahkan dibunuh. Bagaimana pula orang kafir melayani rakyat mereka yang mahu berperang? Mereka didik supaya menjadi benteng kepada negara mereka sendiri. Sepatutnya negara-negara umat Islam ini, apabila ada di kalangan rakyat yang berani mati, sepatutnya didik mereka ala tentera, supaya mereka ini boleh mempertahankan negara daripada ancaman musuh yang merupakan ancaman yang boleh datang pada bila-bila masa saja. Tuan-tuan, kita lihat juga kepada satu sejarah yang berlaku kepada Asma. Asma ini berkahwin dengan Zubair bin Awam, melahirkan satu orang putera yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, tuan-tuan, ringkas cerita, satu hari telah pun berperang dengan Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dan di kala itu, di pihak Abdullah bin Zubair mempertahankan Kaabah daripada serangan Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dan di kala itulah Kaabah dihujani dengan menjanet peluru-peluru daripada Al-Hajjaj. Dan apabila dilihat tentera Hajjaj terlalu kuat dan ramai, Abdullah bin Zubair akhir sekali mengundur diri, lalu berjumpa dengan ibunya yang bernama Asma. Lalu berkata kepada ibunya, wahai ibu, aku datang untuk bermusyawarah dan berbincang dengan kamu. Lalu Asma bertanya, Asma ini ialah anak Abu Bakar As-Siddiq. Asma bertanya, bincang apa? Dia kata, wahai ibu, tentera-tentera yang berada di bawah pimpinanku telah pun ramai yang gugur syahid, dan aku pula hanya ditemani oleh rakan-rakan tentera yang tua-tua, yang mungkin hanya boleh bertahan sejam dua lagi mereka akan kalah. Dalam masa yang sama, utusan daripada tentera Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi telah pun datang bertemu dengan aku, menawarkan kepada aku apa jua yang aku nak daripada harta benda, asalkan berhenti berlawan dengan Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Apa pandangan ibu? Lalu Asma mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, asya'nu sya'nuk,
terpulang kepada engkau, anta a'lamu binafsik, anta, kamu lebih tahu tentang apa yang terkandung dalam jiwa kamu, kamu lebih tahu tentang diri kamu sendiri. In kunta ta'taqida anta ala haqqin fasbir wajalid, kamu sabarlah. Kalau rasa kamu betul, benar, kamu berada di atas jalan yang benar, teruskanlah. Dan kamu teruskanlah berjuang sehingga kamu dibunuh sebagaimana sahabat-sahabat kamu yang telah pun terbunuh sebelum daripada ini, yang bersama dengan kamu tetapi telah pun terbunuh. Tetapi wahai ibu, seandainya aku teruskan perjuangan, maka sudah tentu aku akan mati dan ibu akan kesorangan. Maka Asma menjawab, sekiranya itulah yang engkau takut, maka celakalah engkau, binasalah engkau. Engkau bukan anakku. Sepatutnya engkau teruskanlah perjalanan ini. Dan akhir sekali Abdullah menyatakan, sebenarnya aku tidak takut dengan kematian, tetapi aku takut sekiranya selepas mati itu, maka tentera Hajjaj akan melapah mayatku ini dan juga akan mencara dengan pedang-pedang mereka. Maka Asma menjawab, bagaimana engkau berfikir begitu? Sedangkan itu semua tidak akan kau rasai kesakitan apabila engkau telah mati. Kerana kambing yang telah mati tidak merasai lagi sakitnya apabila dilapah kulit mereka. Wahai ibu, sebenarnya aku datang bertemu dengan engkau, inilah jawapan yang aku ingin dengar daripada engkau. Aku ingin semangat daripada engkau. Maka wahai ibu, aku doakan kepada Allah agar Allah Ta'ala menjaga engkau apabila aku meninggal dunia nanti. Kerana apabila aku mati, tinggallah engkau seorang diri. Fala tahzani, maka janganlah engkau menyedih ataupun berduka cita di atas pemergianku ini. Wahai anakku, sebenarnya aku lebih duka cita sekiranya engkau mati di atas kebatilan. Maka dengan sebab itu engkau pergilah berperang, mempertahankan Kaabah yang sedang diserang oleh tentera Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Maka di kala itu jugalah Asma bin Abu Bakar memanggil Abdullah bin Zubair, ya bunayya taqarrab ilayya, dekatlah dengan aku ingin mencium badanmu, aku ingin memegang jasadmu buat kali yang terakhir, kerana aku tahu lepas ini engkau akan pergi. Maka Abdullah bin Zubair pun datang dekat dengan Asma bin Abu Bakar. Lalu Asma yang kebetulan pada masa itu sudah pun tua dan mata pun tidak nampak, dia tidak tahu apa yang berlaku kepada Abdullah bin Zubair. Mata memang tidak nampak. Maka dipegangnya badan Abdullah bin Zubair. Tiba-tiba dia terasa baju besi. Maka dia bertanya kepada Abdullah bin Zubair, apa yang kau pakai ini wahai Abdullah? Maka Abdullah menjawab, baju besi wahai ibu. Untuk apa engkau pakai baju besi? Apakah ini pakaian orang yang mahukan syahid? Sebenarnya ibu, aku sengaja memakai baju besi ini kerana sekadar untuk menghilangkan kebimbangan engkau pada diriku. Maka ibunya memerintahkan, wahai Abdullah, tanggalkan baju besi itu. Biar puas hati ibu ini apabila melepaskan anaknya untuk berjuang fi sabilillah. Aku tahu dia tidak akan kembali lagi. Bahkan aku tahu bahawa engkau telah pun mati syahid pada masa itu. Maka dikala itulah tuan-tuan, si ibu memeluk si anak, melepaskan si anaknya untuk pergi berperang fi sabilillah, mempertahankan Kaabah yang pada masa itu diserang oleh Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Maka dengan doanya yang menyayat hati antara kedua anak beranak ini, akhirnya dilepaskan Abdullah, dan akhirnya Abdullah bin Zubair meninggal dunia dan mati syahid. Tuan-tuan, begitulah apabila umat Islam ini ada kekuatan jihad fi sabilillah, maka pada masa itu umat Islam akan ada izzah, kekuatan, kemuliaan yang tidak boleh dipandang rendah oleh musuh-musuh Allah Ta'ala, terutama sekali Yahudi, sebagaimana mereka memandang rendah kepada umat Islam sekarang ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا
وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk membuat sedikit pengumuman. Yang pertama, Biro Pemuda Masjid mengadakan program Smart Reading Al-Quran pada 12 Julai besok, Sabtu, pada jam 8 pagi hingga 1 hari. Semua remaja, belia dan pemuda digalakkan hadir. Pendaftaran adalah percuma. Kedua, program Nuzul Quran Perdana Masjid Ar-Rahimah, iaitu pada 14 hari bulan, iaitu hari Isnin. Tazkirah Tarawih bertajuk Palestin Berdarah oleh Syekh Ahmad An-Najjar, bekas penterjemah Ismail Haniyah, iaitu akan diadakan selepas solat Tarawih 4 rakaat, dan pada malam tersebut kita akan adakan 8 rakaat sembahyang sunat Tarawih. 15 Julai hari Selasa, kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz Tuan Guru Nik Razi Nikmat, bekas pensyarah ITM. Pada 15 Julai juga hari Selasa, kuliah zuhur akan disampaikan oleh Ustaz Azhari Ibrahim, pensyarah British Malaysia Institute, Universiti Kuala Lumpur. Dan 15 Julai Selasa jam 4 pagi ada satu majlis di Masjid Zakaria, Qiyamul Lail bersama Yang Berhormat Ustaz Hamdullah Rizwan Adun Gombak Setia. Seterusnya tuan-tuan, pada hari ini masjid melancarkan kutipan derma untuk rakan-rakan kita di bumi Palestin yang sedang berada dalam keadaan tak selesa. Jadi pintu kiri kanan ada tong tabung. Jadi kita harap jangan ada di kalangan kita yang terlepas pandang tong tersebut, kerana itulah sebahagian daripada kemampuan yang kita dapat hulurkan kepada mereka semua. Dan biarlah kita menjadi seperti burung yang berjaya memadamkan meludah air liurnya sewaktu api membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apabila ditanya apalah sangat dengan air liur nak memadamkan api yang besar, maka dia jawab, itulah sumbanganku untuk agama Allah Ta'ala. Walaupun RM1, RM2 tuan-tuan bagi, itulah sumbangan yang kita dapat bagi kepada rakan-rakan kita yang berada di bumi Palestin. Termasuk juga, saya ulangi balik, sumbangan terbesar tuan-tuan ialah berhentilah merokok, kerana itu adalah sumbangan kepada tentera-tentera Israel untuk membunuh rakan-rakan kita di bumi Palestin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikal samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnu Al-Marhum Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq was sihah was salamah mink liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salam. Sembahyang hari ini kita akan adakan kunut nazilah khas untuk Palestin. Jadi selepas rakaat kedua itu